Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kita teruskan dengan bidang pembelajaran 8.1. Okey, tekanan dalam bendalih. Okey, setakat ni semua orang boleh dengar suara cikgu tak? Sebab dia hujan ni. Okey, boleh respon kat chat kalau okey. Kalau suara cikgu boleh dengar, teruskan okey. Boleh. Alright. Boleh sikit. Aiman tak berapa dengar. Okey. Chong, okey? Suara? Okey, satu lagi slide boleh nampak Slide boleh nampak? Okey. Okey, jadi hari ni kita teruskan topik yang baru Untuk yang baru masuk, okey, cikgu minta tolong pastikan kamu kena faham bab 7, cahaya dan optik. Okey, semua pengajaran tu cikgu dah masukkan ke dalam YouTube. Saya nak kamu tengok. Okey, jadi yang tak masuk kelas itu hari, cikgu minta tolong. Okey, jadi kalau katakan kamu tak ada masalah lain ke atau peranti, kamu tengok YouTube cikgu tu, saya nak kamu respon dekat komen, kamu tulis, okey, saya hadir cikgu. Okey, saya minta tolong Sebab saya tak tahu, kamu tengok atau tak tengok. Saya tengok view tu makin lama makin naik. Tapi masalah dia, saya tak tahu siapa yang tengok. Okey, jadi siapa yang dah tengok, okey, tolong review, tolong tulis kat situ dekat komen saya hadir cikgu. Jadi mana cikgu tahu siapa yang dah tengok, siapa yang belum tengok. Okey, minta tolong minta tolong. Okey, tak kisahlah yang mana, tak semestinya bab 7, bab-bab yang lain sekalipun. Okey, jadi ini adalah bidang pembelajaran kita, iaitu tekanan dalam bendalih. Okey, kemudian kita tengok standard pembelajaran kita ada 4. 8.1.1 menjelaskan konsep tekanan dalam bendalih dalam suatu sistem yang tertutup. Okey, kemudian standard pembelajaran yang seterusnya 8.1.2 berkomunikasi mengenai aplikasi prinsip Pascal dalam kehidupan harian. Okey, 8.13 ni, 3 Okey, menjelaskan perkaitan hal laju bendalih dengan tekanan. Okey, 8.1.4 ialah mereka bentuk alat menggunakan prinsip tekanan dalam bendalih. Okey, ini adalah standard pembelajaran kita lah. Okey. Okey, jadi kita nak belajar, yang pertama kita kena faham tentang konsep sistem tertutup. Sesuatu sistem di mana jirim seperti bendalih yang tidak dapat keluar atau masuk. Okey, jadi saya nak kamu fahamkan video ni. Okey, lepas tu saya nak bila berakhirnya video ni, saya nak kamu komen. Okey, komen. Okey, apa yang kamu faham tentang konsep ni. Okey, boleh dengar suara tak? Tak boleh dengar. Boleh dengar tak? A wooden block kept on a table exerts a Boleh force respon on tak, it, cikgu? and we know that the wooden block is a solid substance. Tak boleh. What Okey. about liquids? Okey, kalau macam tu cikgu ni We lah. know that liquids are Itulah kept cikgu in punya containers. recording. Okey. Do Okey, kita tengok sini Okey, yang pertama kat sini kita nak tengok dalam satu botol ni ada botol yang tertutup ni ada cecair. Okey, kamu tengok cecair kat sini. Okey, kita nampak macam tiada pembahagian kan? Okey, cecair ni tiada pembahagian. Okey. Jadi kalau kita tengok kat sini, liquids or fluids exert dalam pressure? video ni, Yes, they do. okey, sebenarnya They kalau kita exert tengok pressure on the base tekanan and the walls of the sebenarnya, container. tekanan bermulanya daripada bawah, okey, pada bahagian dasar. Okey, kemudian in juga which they're ada enclosed. tekanan juga yang The pressure on the berlaku base di will be bahagian downwards, and on the walls, Okay. the pressure will be sidewards. bahagian tepi. We can also Okey, jadi mana bawah dan tepi. Okey. derive something interesting if we look at the fluid in terms of layers. Say there's water kept in a plastic container. Let's divide the fluid into 5 equal parts. Okey. Jadi kalau kita tengok kat sini, okey, andaikan kita buat satu pembahagian dalam cecair ni. Okey, kita tengok ada bahagian atas, okey, dan juga ada bahagian bawah dan bahagian-bahagian yang tengah ni. Okey, jadi kalau kita tengok apa yang akan berlaku, okey. Okey, jadi kita katakan kita akan ada 1, 2, 3, 4, 5. Okey, ataupun daripada
atas ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, mana ada 5 bahagian. See that the second layer of water is holding the weight of the first layer. Similar. Okey. Boleh dengar suara? Tak dengar suara langsung. Boleh tak? Boleh dengar suara tak? Boleh ya, boleh. Okey. Kalau macam tu cikgu ulang sekali lagi video ni. Tadi saya tak tahu kenapa tak ada suara. Okey, cikgu ulang sekali lagi Okey, dia dalam bahasa Inggeris tapi bahasa Inggeris yang mudah. Saya rasa kamu boleh faham. Okey, tengok betul-betul video tu. A wooden block kept on a table exerts a force on it, and we know that the wooden block is a solid substance. What about liquids? We know that liquids are kept in containers. Do liquids or fluids exert pressure? Yes, they do. They exert pressure on the base and the walls of the container in which they are enclosed. The pressure on the base will be downwards, and on the walls, the pressure will be sidewards. We can also derive something interesting if we look at the fluid in terms of layers. Say there's water kept in a plastic container. Let's divide the fluid into 5 equal parts. You can... Okey, setakat ni bahagian ni boleh faham Boleh faham tak? Boleh respon kat cikgu? Okey, saya nak semua respon lah. Kalau boleh semua respon. Okey boleh Okey, jadi kita teruskan yang seterusnya. You can see that the second layer of water is holding the weight of the first layer. Similarly, the third layer is holding the weight of the first as well as the second layer. And the fourth layer is holding the weight of the top 3 layers, and so on and so forth. Okey, soalan cikgu. Okey, bahagian mana yang mempunyai tekanan yang paling rendah? Boleh respon kat cikgu. Ada kat video tu ada nombor 1, 2, 3, 4 dan 5. Yang paling rendah yang nombor apa? Yang lain? Okey. Okey, bagus. Mana kamu faham Okey, kalau yang paling berat, yang paling kuat tekanan dia? Okey, bagus. Okey, satu lagi. Okey, antara 4 dengan 2, tekanan mana yang paling tinggi? Antara bahagian 4 dengan bahagian 2. Okey, bagus. Okey, jadi saya rasa bila kamu dapat jawab macam ni, mana kamu dah tahu Okey, kita teruskan video ni. So clearly, the pressure at the bottommost layer is the maximum. There's even a way you can find this out. Near the topmost layer, make a little hole at the side. You'll see that the water flows out from that hole like this. It doesn't. Okey, jadi untuk nak membuktikan bahawa tekanan yang paling atas tu adalah yang paling rendah dan tekanan yang paling bawah tu adalah tekanan yang paling tinggi. Jadi eksperimen dalam video ni dia menunjukkan macam mana dia buat satu lubang untuk membuktikan bahawa tekanan tu adalah berbeza antara satu dengan yang lain. Okey jadi kita tengok macam mana keadaan tekanan tu. Roll along the walls, it flows out at an angle. Now let's make a second hole near the layer under it. You'll see that the water flows out at a wider angle as compared to the earlier case. We continue to make holes in the wall and we'll notice that the water literally squirts out. This proves that the pressure at the bottom is much more than the pressure at the topmost layer. What about the upward force exerted by a liquid? How do we understand that? We will see that in our next video. Okey. Jelas tak tadi video tadi? Jelas tak? Okey, boleh jelas? Okey. Jadi kalau kita tengok tadi apa yang berlaku dekat eksperimen tadi dalam video tu, okey menunjukkan walaupun tiada daya masih terdapatnya tekanan tekanan di dalam air. Okey, air di dalam bekas yang tertutup. Okey, jadi kalau kita tengok kat sini, okey, jarak tu akan berbeza antara satu sama lain. Maknanya yang paling atas tu akan menghasilkan jarak yang paling dekat.
yang paling bawah sekali akan menghasilkan jarak yang paling jauh. Okey, itu adalah maksud dia. Okey, jadi bayangkan kalau kita bagi tekanan pada cecair ni, jadi apa akan berlaku? Jarak jarak air yang keluar daripada bekas ni semuanya akan menjadi lebih jauh sebab pertambahan daya. Jadi apa yang kita boleh maksudkan kat sini ialah penyebaran tekanan yang dikenakan secara seragam pada keseluruhan bendalih tersebut dan ke semua arah dalam satu sistem yang tertutup. Okey, jadi maknanya kalau ikutkan tekanan tadi kita tengok bila dalam keadaan yang tertutup, maknanya tekanan tadi dia ada bergerak kepada bahagian dasar dan satu lagi adalah di bahagian kiri dan kanan. Mana kalau kita tengok pada kiri dan kanan botol tu sebenarnya semuanya adalah seragam daripada segi tekanan. Okey. Jadi kita tengok ialah prinsip Pascal. Okey, apa yang dikatakan dengan prinsip Pascal ni? Penyebaran tekanan yang dikenakan ke atas bendalih, cecair atau gas dalam sesuatu sistem tertutup adalah secara seragam pada keseluruhan bendalih dan ke semua arah. Okey, jadi mana kalau kita tengok, okey, penyebaran tekanan dalam bentuk cecair atau gas dalam bekas tertutup sebenarnya semuanya adalah sama. Jadi konsep ni di-applykan di dalam sistem hidrolik. Okey, pernah tengok tak ni jet hidrolik ni? Pernah tengok tak jet hidrolik? Pernah tengok tak? Kamu pernah tak tengok jet hidrolik? Okey. Yang lelaki saya rasa pernah tengok. Yang perempuan pernah tengok tak jet hidrolik ni? Okey, pernah. Okey, cuba kita tengok. Okey, kalau katakan kita angkat badan kereta ni dengan menggunakan tenaga sendiri, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Menggunakan kekuatan dua tangan kita tu. Boleh atau tidak? Kalau ikut kan, memang tak boleh kan, betul? Tapi cuba kamu bayangkan kalau kita gunakan jet hidrolik ni. Kalau jet hidrolik tu kita gunakan dua tangan ke untuk nak angkat kenderaan tu? Dua tangan ke atau satu tangan? Okey, jadi satu tangan sahaja. Okey, jadi mana kalau dengan gunakan satu tangan ni, okey, saja dia mampu untuk mengangkat kereta tersebut. Okey, jadi ini adalah salah satu konsep yang dikatakan menggunakan konsep Pascal, iaitu penyebaran tekanan yang dikenakan ke atas bendalih. Bendalih tu tak kiralah cecair atau gas, mesti berada di dalam tempat yang tertutup adalah secara seragam pada keseluruhan dan ke semua arah. Okey? Okey, ini adalah konsep Pascal. Okey, jadi apa yang kita boleh katakan kat sini? Okey. Jadi mana kita tahu bahagian atas ni, okey, bahagian atas ni ada kita katakan kita ada satu daya yang sangat berat. Okey, jadi dengan menggunakan daya dekat sini, daya yang kecil kat sini, jadi kita mampu untuk tolakkan suatu benda yang berat yang kita letak pada bahagian sini, dia akan mudah dinaikkan. Sebab apa? Kalau kita tengok kat konsep dekat sini, cecair ni berada di dalam tempat yang tertutup. Okey, jadi kalau kita tengok kat sini, 4 prinsip asas dalam sistem hidrolik yang kita perlu faham ialah cecair tidak mempunyai bentuk yang tetap, iaitu sifat keadaan jirim keadaannya semuanya adalah dalam bentuk cecair. Okey, kemudian cecair tidak boleh dimampatkan, iaitu sifat keadaan jirim berkeadaan cecair. Tekanan dipindahkan secara seragam ke semua arah berdasarkan prinsip Pascal. Okey, dan yang akhir sekali, mampu membuat kerja yang berat seperti menghasilkan daya output. Mana output kat sini lah. Okey, jadi kalau cikgu tengok kat sini, kecil je daya ni, dia naik ke atas. Sama juga, kalau daya besar sini pun boleh naikkan daya yang kecil. Okey. Tu antara contoh lah, maknanya daya output yang besar untuk mengangkat beban yang
berat. Okey, jadi sebab apa janji konsep ni jangan mesti berada di dalam tempat yang tertutup. Jangan tempat yang terbuka. Maknanya itu sebabnya kalau kita tengok dalam brake hidrolik, kalau ada kebocoran sedikit kat sini, makna dia tak mampu menjadikan prinsip Pascal tu berfungsi dengan baik. Okey. Okey, setakat ni boleh ikut sistem hidrolik tu? Boleh? Boleh faham tak? Mana daya yang kecil kat sini, dia boleh angkat daya yang berat di sebelah kanan tu, piston yang kedua tu. Okey, yang ni piston sebenarnya dia omboh yang berada di dalam enjin Okey, boleh tak ni faham? Siapa tak faham lagi? Okey tak? Okey, yang lain semua okey tak ni? Senyap ni? Okey. Okey, kita pergi teruskan kepada yang slide yang seterusnya. Okey, jadi kalau kita tengok kat sini, okey, sistem hidrolik terdiri daripada 2 silinder beromboh dengan luas permukaan yang berlainan. Maksud dia kat sini, cikgu ada 2 omboh yang berlainan luas permukaan. Ini adalah lebih kecil daripada yang sebelah sini. Okey. Okey, jadi kalau kita tengok sini, kita tengok tapak dia kat sini kecil. Yang tapak yang sebelah sini besar. Okey. Jadi dalam ni ada bekas yang tertutup, dalam ni ada minyak. Okey, minyak tadi yang kita tengok, ingat balik prinsip Pascal tadi, mesti dalam keadaan cecair atau gas. Okey, jadi barulah berlakunya prinsip Pascal. Okey, jadi apa yang akan berlaku kat sini? Okey, jadi formula yang kita gunakan kat sini ialah tekanan pada omboh yang kecil sama dengan tekanan disebarkan secara seragam pada minyak sama atau tekanan pada omboh yang besar. Makna tekanan yang kat sini akan menghasilkan tekanan yang sama dengan omboh yang besar. Okey. Jadi kalau kita tengok daripada segi formula, kita dah boleh katakanlah syarat dia mesti kena ingat. Cecair tu mesti berada di tempat yang tertutup. Baru formula tekanan satu yang sebelah sini adalah sama dengan tekanan yang kedua. P2. Yang ni sebelah 2. Yang ni P2, yang ni P1. Okey. Jadi apa yang akan berlaku kat sini? Formula bagi tekanan P ni sebenarnya maksud dia ialah pressure dalam bahasa Inggeris Jadi pressure 1, pressure atau tekanan 1 adalah sama dengan tekanan yang kedua, pressure 2. Jadi kita ubahkan P1 kita ni kepada formula dia F1 bagi A1 sama juga F2 bagi A2. Okey, setakat ni boleh ikut? Jadi maknanya F1 dan bagi A1 ni adalah mewakili di kawasan sebelah sini. Okey, F2 bagi A2 ni adalah mewakili kawasan sebelah sini. Okey, setakat ni boleh ikut tak? Faham tak konsep ni? Okey? Jelas? Okey, sekarang ni cikgu nak kamu salin. Okey, salin formula ni dulu. Okey, P1 sama juga P2. Okey, kemudian F1 A1 sama juga F2 A2. Okey, dah salin dah ni. Okey, A1 yang sebelah yang kecil ni. A1 yang sebelah sini, A2 sebelah sini. Okey, boleh? Faham? Okey, jadi maknanya kalau kita bagi kat sini 2, yang sini adalah kita punya bahagian 1. Yang sebelah sini adalah bahagian 2. Jadi oleh kerana formula tadi P sama juga F bagi A, jadi F sini kita panggil F1 dan sini adalah A1. Kalau kita pergi sebelah sini F2 A2. Okey. Okey dah? Boleh? Dah salin dah? Okey, boleh respon dengan cikgu semua dah salin belum? Salin dengan formula tu dulu. Okey. Okey, sekarang ni saya nak bila kamu dah salin tu, okey, cuba tengok kat sini.
Okey, ni bahagian mana ni? Cuba tengok kerja cikgu ni. N ni ialah Newton kan? Okey, ini bahagian 1 ke bahagian 2 kalau cikgu letak kerja cikgu kat sini? Bahagian 1 ke bahagian 2? Cepat respon kat cikgu. Okey, bagus. Kalau cikgu letak kerja cikgu sebelah sini, ni bahagian apa? Ini ni, kerja cikgu ni. Okey, bahagian 2. Jadi semua kat sini adalah bahagian 2. Semua kat sini adalah bahagian 1. Okey. Setakat ni boleh ikut? Boleh? Okey. Formula dah salin Okey, kita tengok kat sini. Apa yang berlaku kat sini, okey, dia letakkan satu beban kat sini. Okey, dia akan menghasilkan 12 Newton. Okey, 12 Newton kita ni adalah untuk yang mana ni? Newton mewakili force kan. F tu sebenarnya maksud dia ialah force atau daya. Okey, dia mewakili 1 ke mewakili 2? F1 ke atau mewakili 2? Okey, bagus. F1. Okey, yang lain? Syamil je bagi tahu. F1 ke F2 ni? Okey, berapa nilai dia? 12 Newton. Okey, nilai dia adalah 12 Newton. Okey. Okey, jadi kalau cikgu letak kat sini pula, ni mewakili luas apa ni? Luas A1 ke atau mewakili luas A2? Yang ni. A1 ke A2? Okey, bagus. Okey. Okey, nilai bagi luas A1 kat sini, ini ialah 0.01 meter persegi. Okey, boleh ni? Setakat ni boleh ikut? Okey. Okey, jadi yang dah lengkap ada nilai F dengan A bahagian mana? Bahagian 1 ke bahagian 2? Okey, Aiman dah jawab. Yang lain? Okey, bagus. Okey. Sekarang apa yang cikgu nak? Kamu masukkan nilai tu ke dalam formula. Yang bahagian 1. Okey, kalau dah siap cakap dah. Respon kat cikgu. Okey. Jadi bila kita masuk dekat formula, apa akan jadi nilai kat sini? F1 kita berapa? F1 kita berapa? Okey. Alright, bagus. Lain? Okey, jadi semuanya mesti 12. Okey, A1 kita berapa? Okey, lain? Okey, bila kita masukkan dalam formula, dia dah jadi macam mana tu? 12 bagi 0.01. Setuju? Setuju atau tidak? Okey, 12 bagi 0.01. Okey, bagus. Okey, kita pergi pula bahagian yang kedua. Okey, ni bahagian yang kedua ni. Okey, sekarang isikan. A2 ialah 0.1. Dapat tak? A2 kita ialah 0.1 meter persegi. Dapat tak? Okey, dapat. Okey, soalan yang terakhir. F2 tu ada nilai tak? F2 ada nilai atau tidak? Tak ada. Okey, bagus. Jadi kalau kita dah tengok kat sini, kita akan dapat nilai dia kat sini apa tadi? 12 bagi 0.01 sama juga bila F2 ni tak ada nilai, kita akan kekalkan sebagai F2. Kita bahagikan dengan nilai 0.1. Okey. Cuba buat, dapat tak 1200 Pascal? Buat pengiraan sekarang. Okey, siapa dapat, cakap dapat. Siapa tak dapat, cakap tak dapat. Cikgu ulang sekali lagi. Okey, kira tak dengan gunakan kalkulator tak tu? Saya nak jujur. Sebab cikgu memang tak boleh pergi kat tempat kamu. Cikgu nak kejujuran tu yang penting. Tak dapat. Tak apa. Kita ulang lagi. Okey,
Okey, tolong kira. Dapat tak nilai 1200 Pascal? Okey, Fatin bagus, dah dapat. Syamil pun dah dapat. Yang lain? Kena buat. Kalau okey, ni antara kalau dalam KBSM ni antara soalan yang popular juga ni. Kaedah cepat nanti cikgu akan ajar macam mana nak buat. Yang kita pergi yang basic ni dulu. Okey. Lain-lain? Selain daripada Syamil dengan Fatin, yang lain boleh tak? Boleh dapat tak 1200 tu? Okey dah? Okey, jadi kita dah dapat sebelah sini ialah 1200 Pascal. Okey, lepas tu sama juga. Lepas tu kita buat pula ialah apa ni? Berapa nilai kat sini? Okey, F2 kan? F2 tak ada nilai. Kita bahagikan dengan A2. A2 kita berapa tadi? 0.1. Sebelah sini kita dah dapat tadi 1200. Okey. Okey, kat sini kita akan dapat F2 bagi dengan 0.1. Jadi kita akan bawa ke sana A1 kita. Kalikan dengan 1200 Pascal. Okey, berapa nilai dia? Berapa nilai dia? $1,200. Semua dah dapat tadi. Okey. Jadi cikgu nilai cikgu keluasan tapak kat sini ialah 0.1. Sini 0.1. Jadi 0.1 cikgu bawa ke seberang. Sebelah sana. Dia akan jadi darab, betul? Setuju atau tidak ni? Dapat ikut tak ni? Okey. Jadi apa akan berlaku kat situ? 1200 Pascal darab dengan 0.1. Okey, berapa nilai kita dapat? Berapa nilai yang kita dapat? Okey, bagus. 120. Kan cikgu cakap jangan amalkan tinggal unit. Kita dah form 5 dah. 120 apa? F2 kita tu adalah mewakili Newton kan? Jadi 120 N. Kena tulis macam tu. Kalau kamu tulis 120 je sebenarnya salah. 120 N. Okey. Okey, apa yang kamu faham kat sini? Apa yang kamu faham? Okey, boleh tak cikgu cakap kat sini dengan menggunakan daya 12 Newton, kita boleh angkat barang yang mempunyai 120 Newton. Setuju? Setuju atau tidak? Okey, setuju. Jadi maknanya dengan daya yang kecil di bahagian satu ni, kita mampu untuk mengangkat beban yang besar di bahagian dua. Okey? Boleh? Kenapa? Kita memakai konsep Pascal. Okey, apa maksud Pascal? Cecair itu berada di tempat atau di dalam bekas yang tertutup. Okey, jelas? Okey, kalau berlaku kebocoran, boleh tak berlaku dia angkat 120 Newton ni? Kalau katakan ada bahagian-bahagian dekat sebelah sini bocor dan sebagainya, mampu tak dia nak angkat 120 Newton tu? Boleh atau tidak? Okey. Maknanya tidak boleh. Okey, tidak boleh. Jadi mungkin selagi ada cecair dalam tu tak ada masalah lah. Mungkin daya tu akan naik tapi dalam keadaan lambat. Tapi biasanya dia tak mampu untuk angkat sama dengan 120 Newton. Dia mungkin akan jadi lebih. Okey? Jelas setakat ni? Jadi tolong ingat salin formula ni. Formula ni sangat penting. Okey? Okey, kita pergi kepada yang seterusnya. Aplikasi prinsip Pascal dalam kehidupan harian. Okey, yang pertama, kita tengok sistem hidrolik. Okey, kita tengok sistem hidrolik. Okey, aplikasi digunakan untuk melakukan kerja berat hanya menggunakan satu daya yang kecil. Itu konsep hidrolik tadi. Okey, jadi kita tengok sistem hidrolik ni kita boleh gunakan dekat mana?
Yang pertama ialah jack hidrolik. Gambar awal tadi cikgu dah tunjukkan. Okey, kemudian brake hidrolik dan satu lagi ialah kerusi rawatan gigi. Okey, ini adalah 3 peralatan yang menggunakan konsep sistem hidrolik. Okey, kita tengok sistem jack hidrolik. Okey, jack hidrolik digunakan untuk mengangkat beban yang berat dengan menggunakan daya yang kecil seperti rajah di sebelah. Okey, maknanya cikgu gunakan tangan cikgu saja yang kecil yang mempunyai daya yang rendah. Jadi cikgu mampu untuk mengangkat berat suatu objek tu yang sangat berat. Objek yang berat tu mampu diangkat dengan menggunakan daya yang kecil. Okey, yang ini adalah konsep jack hidrolik. Okey, jadi contoh mengangkat kereta di bengkel untuk membaiki, menukar ganti tayar kereta yang bocor. Okey, dan yang akhir sekali memindahkan barangan berat dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Okey, itu semuanya adalah di bawah konsep jack hidrolik. Okey, ada apa-apa nak tanya tentang sistem jack hidrolik? Okey. Boleh tak? Jack hidrolik ni? Okey. Okey, jadi cikgu teruskan yang seterusnya. Okey, contoh pengiraan. Okey, salin soalan ni. Okey, jika daya 10 Newton dikenakan ke atas omboh yang kecil dengan luas permukaan 0.1 meter persegi pada jack hidrolik seperti yang ditunjukkan. Okay, sekejap hello. Ya, ya. Itu yang tu dia bagi free je. Dia tak ada. Yang tiga yang tu, yang 3 tu memang belilah. Yang 1 tu dia bagi free. Itulah tengok yang besar tu kan. Okey. Tengok kuning tapi orang tu kata elok ni, dia kata. Okey. Salam. Ya. Ada yang elok. Okey, dah salin dah soalan ni? Okay, sorry cikgu ada call tadi. Dah salin? Nampak tak? Okay, boleh respon tak ke cikgu? Dah salin belum soalan ni? Okay, dah. Okay, jadi yang pertama kamu tengok kat sini. Okay, saya tak nak ajarkan kaedah. Okay, ingat tak lagi kaedah yang pernah cikgu ajar step 1, step 2, step 3, step 4, step 5. Ingat tak lagi benda tu? Ada 5 step tu. Okay, ingat Okay, step 1 kat mana kita boleh buat tu? Kita kurungkan kan? Daya kita kurungkan kat sini. Okay, kita garis. Okay, lepas tu satu lagi kita kurungkan kat sini. Kita garis. Jadi okey, kemudian kita tengok yang seterusnya. Okey, kita kurung, kita garis. Okey, jadi nilai. Lepas tu kita tengok yang mana yang perlu kita cari. Okey, iaitu berat kan. Okey, berat beban. Okey, ini adalah kita punya F2. Okey, jadi kita akan keluarkan. Okey, yang ini ialah kita punya S3. Ingat lagi S3, keluarkan parameter. Okey, F1 sama juga 10 Newton. A1 0.1 meter persegi,
A2 sama juga 10 meter persegi, F2 tanda soal kan, sebab dia tak ada nilai, sebab dia kata berapakah berat beban yang maksimum dapat diangkat oleh jet hidrolik. Jadi mana tak ada nilai. Jadi kita letak sini tanda soal. Ini adalah kita katakan sebagai step yang ketiga. Bila masuk step yang keempat, kita construct formula. Jadi construct formula kita ialah kita dah belajar tadi, awal tadi, P1 sama dengan P2. Lepas tu kita ubahkan P kita ni kepada bentuk F1 sama juga A1 sama juga F2 bagi A2. Kenapa kita boleh samakan? Bila masuk je konsep Pascal, kenapa kita boleh samakan F1 sama dengan A1 sama juga F2 bagi A2? Kenapa katnya? Boleh respon kat cikgu? Kenapa kita boleh samakan? Boleh respon? Tak apa, salah pun tak apa. Saya nak kamu respon. Kat sinilah kita nak betulkan. Tekanan. Okey, ubah lagi Syamel. Dia bukan tekanan sebenarnya. Asas tadi yang mula-mula kita belajar tadi. Apa yang menunjukkan bila kita, kenapa kita boleh gunakan formula tu sama? Daya dalam sistem apa, Aiman? Dalam sistem tertutup tu ada apa? Betul, bagus. Sistem tertutup, cikgu setuju. Dalam sistem tertutup tu ada apa? Dalam sistem, ada bendalih. Satu lagi kalau tak ada bendalih, kalau kata tiba-tiba tak ada bendalih, satu lagi apa yang kita boleh gunakan? Satu lagi ialah gas. Cecair dengan gas. Kenapa kita boleh gunakan formula ni? Sebab cecair dengan gas berada di tempat yang tertutup. Boleh? Faham? Setakat ni boleh ikut? Bagus. Jadi itu sebabnya kita boleh gunakan tekanan 1. Pressure 1 is equal to pressure 2. Jadi yang ini kita adalah sama. Jadi bila kita buat kat sini, jadi kita akan dapatkan, kita ubah suaikan formula ni sebab kita tahu F2 kita tak ada nilai. Jadi sama juga 10 bagi 0.1 darab 10 dibahagikan dengan 1000 Newton. 10 bagi 0.1 darab 10 kita akan dapat 1000 Newton. Jadi apa yang dimasukkan kat sini, dengan adanya daya 1 F1 10 Newton ni mampu untuk mengangkat 1000 Newton. Jelas? Tu jadi mana berat beban maksimum dia ialah 1000 Newton. Faham tak ni? Cara pengiraan ni. Kejap cikgu nak jawab ambil panggilan pengetua kejap sekejap
Okey? Okey, faham macam mana nak selesaikan masalah ni? Okey? Yang lain ni selain daripada Syamil, Najwa, yang lain-lain ni lah, yang senyap ni. Okey tak? Okey, jadi cikgu harap yang ni tolong fokuskan lebih dan kalau boleh kamu letak situ sebagai SPM. Okey? Dia memang akan, cikgu pasti memang akan keluar. Dia memang akan keluar. Soalan ni memang pasti keluar. Okey? Okey, ada apa-apa nak tanya setakat ni? Okey, boleh cikgu gerakkan kepada slide yang seterusnya? Okey. Okey, kita tengok aplikasi yang kedua. Okey, sistem brake hidrolik. Okey, apa yang dimaksudkan dengan brake hidrolik? Okey, digunakan untuk memperlahankan atau memberhentikan gerakan kenderaan beroda. Okey, tekanan ke atas minyak brake yang dihasilkan oleh daya yang dikenakan ke atas pedal brake dipindahkan secara seragam oleh minyak brake pada roda yang digunakan pada rajah di bawah. Okey, jadi maknanya kalau kita tengok yang pertama, brake tu akan ditekan kat sini. Okey, kat dalam ni ada cecair cecair di dalam bekas yang tertutup. Okey, jadi kita tengok dengan daya yang kecil. Okey, jadi maknanya kita boleh memberhentikan kenderaan kereta kenderaan berat yang membawa beban yang berat. Okey, ni konsep dia. Okey, siapa pernah naik lori? Pernah duduk dekat lori lepas tu cuba tengok tekan brake lori tu? Siapa pernah? Pernah atau tidak? Boleh respon kat cikgu tak? Brake kereta cikgu rasa pernah. Semua orang pernah kan? Betul? Ke ramai yang okey ni brake motor lah. Brake motor kita tak cerita kat sini. Okey. Okey, kalau kamu tengok, kalau macam kenderaan-kenderaan yang besar tu, okey, cuba bayangkan. Kalau kenderaan yang besar tu sama dengan motor, sama dengan motor. Okey, sama dengan motor tapi dia punya konsep brake dia tu sama dengan motor. Bayangkan kalau dia bawa beban. Kamu rasa macam mana keadaan brake tu? Mampu untuk memberhentikan kenderaan atau tidak? Motor lah, kata motor, konsep dia mesti gunakan macam lori tu menggunakan konsep motor. Dia boleh berhentikan kereta, boleh berhenti atau tidak? Kamu rasa? Okay, apa yang akan berlaku kalau orang yang tekan brake tu? Kamu rasa dia berdiri atau tak berdiri atau tidak? Nak tekan brake tu untuk nak memberhentikan kenderaan. Berdiri atau tidak? Kenapa dia perlu berdiri? Dia nak menambah beban kan? Jadi beban yang dalam kenderaan berat tu tak mampu untuk diberhentikan. Okey, jelas tak ni? Jadi maknanya daya dia tu, maknanya kalau kita tengok daya yang kita tekan ni gunakan kaedah yang biasa tu tak mampu memberhentikan kenderaan tersebut. Jadi akhirnya boleh accident lah. Okey, jelas? Faham? Itu sebabnya kalau kita tengok kenderaan-kenderaan berat kebanyakan menggunakan brake hidrolik, sistem brake hidrolik. Jadi maknanya dia akan pump. Bila pump tu dah ketat, okey, dia brake. Itu sebabnya kalau kita tengok apa yang selalu kalau ada satu tanda kat belakang lori-lori besar ni, apa dia kata, dia akan tanya, dia akan letak apa tanda yang kat belakang lori besar tu. Kalau kamu perhatikan betul-betul, apa yang kamu akan nampak? Apa ada satu ayat dia tu? Okay, betul, ada had kelajuan. Cikgu setuju. Okay, lagi? Apa lagi? Muatan. Okay, lagi? Okay, lagi. Okay, cuba. Okay, tanda amaran. Okay, yang cikgu dah nampak tu. Tanda amaran apa? Apa tanda amaran dia? Awas. Okay, lagi? Awas. Okay, lagi. Ada satu tulisan. Apa dia cakap? Ya, awas kenderaan berat. Satu lagi ada? Satu lagi apa dia? Okey, kenderaan berat ikut sebelah kiri tu dekat highway, Yusri.
Dekat lori tu sendiri. Dekat lori tu sendiri. Apa dia akan ada? Okey, pernah tengok tak ada satu ayat dia tulis jarakkan kenderaan anda? Pernah tengok tak? Dekat lori tu ada tulis jarakkan kenderaan anda. Okey, kenapa dekat kereta tak ada? Kenapa dekat motor tak ada? Okey, itu sebabnya kalau kita tengok apa yang berlaku kat sini, brake hidrolik ni kalau dia brake saja, dia sebenarnya pump, dia konsep dia pump. Pump sampailah tekanan tu cukup. Okey, dia terus berhentikan kenderaan tersebut. Okey, jelas tak ni? Itu sebabnya kalau kita bila berada di belakang lori, kita tak boleh bawa terlampau rapat. Sebab apa? Dia akan berhenti mengejut. Lori mesti akan berhenti mengejut. Itu sebabnya dia ada tanda-tanda tu kat belakang. Nah, itu sebabnya kalau orang yang tak faham konsep sains, dia main bawa je dekat dengan lori, akhirnya apa akan berlaku? Bila tiba-tiba lori tu brake, itu sebab dia mudah langgar dengan kenderaan berat tersebut. Okey, jelas tak ni? Okey? Okey, sebab ingat, kenderaan besar bukan kebanyakan, semua akan menggunakan jet hidrolik. Sebab kita tahu, badan manusia tu tak mampu untuk memberhentikan kenderaan tersebut. Okey, sebab beban kita kecil berbanding dengan beban yang dibawa. Okey, boleh Okey, ada apa-apa nak tanya? Faham tentang sistem brake hidrolik? Okey. Okey, jadi saya akan masukkan ke dalam Google Classroom. Kamu baca kaedah tu nombor 1, nombor 2, nombor 3 dan nombor 4. Bagaimana kenderaan itu memberhentikan, bagaimana brake hidrolik tu mampu untuk memberhentikan putaran roda. Okey, bagi kenderaan-kenderaan yang berat. Okey, jadi yang ni saya nak kamu baca dalam nota yang saya akan masukkan ke dalam Google Classroom. Okey, kita tengok yang seterusnya. Okey, gambar apa tu? Siapa pernah duduk kat kursi sini? Kursi rawatan gigi. Siapa pernah? Okey, bagus. Ramai yang pernah. Okey, yang ni yang lelaki je lah cikgu tahu. Atau mungkin perempuan sama lah. Sama tak dengan kerusi kita potong rambut tu? Sama tak? Sama atau tidak? Tidak sama Tidak sama. Kalau kita tengok kalau orang yang kita dekat kursi potong rambut tu, dia tak sama macam ni. Bentuk lebih kurang sama, tapi kita tengok masa kalau dia nak naikkan tu, dia menggunakan tenaga yang banyak kan. Betul? Okey. Jadi kalau kita tengok kerusi rawatan gigi ni, doktor hanya press kecil saja dengan button je. Lepas tu kita tengok kerusi tu dia akan turun ke belakang atau naik ke atas dan sebagainya. Okey, itu adalah konsep jet hidrolik. Okey. Jadi sistem jet hidrolik turut digunakan dalam operasi kerusi rawatan gigi. Okey, setiap jet hidrolik dalam kerusi rawatan yang dapat dikawal secara berasingan menaik atau menurunkan bahagian kerusi yang berlainan mengikut keperluan doktor gigi sewaktu merawat pesakit. Okey, jadi ini adalah konsep hidrolik. Okey, ingat tu hidrolik ialah Pascal. Okey, hubung kait antara hal laju bendari dengan tekanan. Okey, jadi apa yang kita boleh tengok kat sini? Okey, ini adalah cecair. Okey, ni jadi maknanya kalau aliran cecair tu sama je. Okey, dia dalam bekas tertutup. Jadi apa akan berlaku kat sini? Paras air dalam P1 dekat sini, ni P2 dan P3 adalah semua sama. Okey, jadi P ni formula dia HPG ketinggian, HPG lah. Okey, gravity, dan sebagainya lah. HPG Okey, jadi kalau kita tengok kat sini, okey, nilai dia semua sama. Kenapa sama? Sebab kita tengok
tiada aliran air sebab bekas ni adalah tertutup. Okey, jadi tekanan bendalir adalah sama kerana bendalir tidak mengalir. Okey, setakat ni boleh ikut? Faham? Okey. Kalau sama saja, mana kat sini tiada pergerakan cecair. Tetap. Jadi semuanya tekanan adalah sama. Walaupun saiz atau lubang tu adalah berbeza antara satu sama lain. Jadi ketinggian air juga adalah sama. Okey. Okey, kita tengok kat sini. Okey, jadi cikgu buka dekat bahagian ujung ni, air akan mula turun. Okey. Okey, katakan sini adalah P1, sini adalah P2, sini adalah P3. Okey, bahagian mana yang paling laju air dia bergerak? P1, P1 ke, P2 ke, P3? Boleh respon kat cikgu? Yang mana satu yang akan lebih laju? P1 ke, P2 ke, P3? Okey, bagus. Maknanya P3 tu adalah yang paling laju. Jadi ingat je, bila kelajuan air ni bertambah dekat P3 ni, mana laju bertambah, tekanan berkurang. Okey, faham tak tu? Tekanan berkurang. Okey, setakat ni boleh ikut? Okey, setakat ni boleh ikut? Okey, itu sebabnya air tu, okey, dia berada di tahap yang rendah. Okey, P3 ni. Sebab apa punca dia kat sini, ketinggian ni jadi rendah? Sebab kelajuan air tadi. Okey, kat sini, laju juga. Okey, tapi tidak selaju P3. Jadi, tekanan dia rendah sedikit. Okey, yang sini kurang kelajuan dia perlahan. Air baru mula nak bergerak. Jadi, tekanan dia adalah rendah. Turun tetap turun. Tapi, berbeza antara satu sama lain disebabkan kelajuan pada titik-titik P ni adalah berbeza antara satu sama lain. Okey, boleh ni faham? Setakat ni okey? Okey, yang pertama tadi okey. Konsep yang pertama tadi, tempat yang tertutup, tekanan dia semua sama. Yang kedua ni, bila cikgu lepaskan air tu akan bergerak keluar. Jadi maknanya tekanan tu, ingat je, laju tekanan akan jadi rendah. Okey. Okey, konsep dia apa? Laju cecair ke, laju gas ke, tekanan dia akan menjadi rendah. Okey, jadi ini adalah konsep yang kedua. Okey, jadi kalau kita katakan kat sini, bendalir mengalir disebabkan oleh daya tarikan graviti, itu sebabnya G ni ada. Okey, semasa pengaliran melalui tiub, hal laju bendalir meningkat. Hal ini menyebabkan tekanan bendalir semakin berkurang dari kiri ke kanan. Okey, pressure tu jadi berkurang atau tekanan. Okey, jadi itu adalah konsep yang kedua. Okey, kita tengok ialah konsep yang seterusnya. Okey. Okey, yang pertama sekali, kalau kamu nampak bentuk macam ni, okey, ini kita panggil tube venturi. Ni nama dia. Tube venturi. Tube venturi mana ada lebar, sempit, lebar. Okey, itu adalah tube venturi. Okey, jadi apa yang kita lihat kat sini, okey, bila air ni kita lepaskan kat sini, okey, kita akan tengok. Okey, kelajuan air tu, okey, yang mana akan lebih laju? P1 ke, P2 ke, P3? Yang mana akan lebih laju? Boleh respon kat cikgu tak? Tadi kita kata bahagian P3 yang lebih laju. Yang mana agak lebih laju? Okey, ni adalah kita punya P1, ni adalah P2, ni adalah P3. Betul ke? Kat luar ruang yang lebar tu akan, yang mula-mula lebar tu akan tekanan dia akan jadi dia punya kelajuan dia lebih laju. Okey, cikgu nak tanya, pergerakan air tu kawasan yang lebar lebih laju ke kawasan yang sempit lebih laju? Boleh respon kat cikgu? Sempit atau lebar? Okey, betul. Okey, macam contoh kita pakai pipe air getah kita tu.
Kalau katakan pasu bunga tu jauh, apa yang kamu akan buat? Kamu akan picitkan kan untuk nak bagi kelajuan kan? Okey. Tekan pipe tu. Jadi sama je konsep tu. Jadi kelajuan tu akan bertambah. Betul? Faham tak ni? Pipe air kalau kita biarkan je, pergerakan ni biasa je. Kelajuan ni biasa je. Betul? Okey, tapi bila kita picitkan dia, jadi ruang dia lagi sempit, mana kelajuan air tu bertambah. Betul? Setuju tak ni? Faham tak ni apa cikgu cakap ni? Yang lain? Syamil, Aiman, Fatin. Okey. Okey, jadi kalau kita tengok ruang yang sempit kat sini, maknanya dia lebih laju berbanding dengan P1 dan P3. Jadi bila P2 ni, dia punya kelajuan dia adalah tinggi, jadi tekanan dia akan menjadi rendah. Okey? Faham? Jelas? Jelas atau tidak? Okey, jadi kalau kita tengok yang ni, okey, antara P1 dengan P3, yang mana yang lebih laju air dia? Antara P1 dengan P3. Okey, bagus. P3 sebab dia baru keluar daripada tempat yang sempit. Betul? Setuju? Jadi maknanya nombor 1 laju ialah P2. Okey, nombor 2 laju ialah P3. Yang akhir laju dia ialah P1. Okey, faham ni? Okey, 2 laju, P3 yang kedua laju, yang terakhir laju ialah P1. Okey, jadi oleh kerana kalau kita tengok kelajuan yang berbeza antara satu sama lain, jadi kat sini kita tengok tekanan yang dihasilkan juga adalah berbeza antara satu sama lain. Okey, faham? Jelas? Jelas atau tidak? Okey. Okey, kita tengok tube venturi dengan kesan venturi. Okey. Okey, kalau kita tengok dalam keadaan kehidupan seharian, okey, bentuk tube macam ni. Kalau kita tengok, kalau katakan ada macam trailer bawa bentuk macam ni, ini semuanya adalah kita panggil dia tube venturi. Okey, tube venturi. Okey. Okey. Jadi yang sini kadang-kadang bentuk-bentuk macam ni banyak digunakan dekat roket. Okey, jadi kita tengok kat sini. Okey, cikgu tengok sekali lagi. Okey, perhatikan gambar rajah ni dengan betul. Okey, kita test tube venturi secara maya. Okey. Okey, dah sedia dah? Nak tengok gambar rajah ni dengan betul? Okey, lepas tu komen dekat cikgu. Okey, ini adalah kelajuan udara. Sekarang ni cikgu tak gunakan air, cikgu gunakan udara. Okey, kamu tengok kat sini, ini adalah kelajuan antara satu sama lain adalah berbeza antara satu sama lain. Okey, jadi kalau kita tengok kat sini, okey, tengok video ni betul-betul. Okey, dah sedia dah? Okey, tengok betul-betul. Okey, tengok perbezaan meter ni. Okey, tengok keadaan air tu. Okey. Tak ada udara, dia akan jadi sama. Faham? Jelas? Tapi bila ada udara, tekanan dia adalah berbeza antara satu sama lain. Okey, dapat tak ni? Faham? Okey, cikgu ulang sekali lagi. Okey, ni tak ada udara Okey, tak ada udara. Okey, jadi cikgu tekan. Okey, nampak tu ada kelajuan. Okey, kelajuan dia 10. Okey, bila tak ada udara, dia akan turun. Semuanya akan jadi sama balik. Okey, faham? Okey, jadi cikgu harap kamu faham lah Okey, kita pergi yang kedua. Okey, tengok yang seterusnya.
Okey, apa akan jadi pada laju? Okey. Sama juga. Okey, jadi cikgu ulang sekali lagi. Okey, jadi tekanan tu juga akan berbeza antara satu sama lain. Okey, sebenarnya ni adalah ulangan yang sama je. Okey, jadi kamu tengok tak peranan cecair dan juga bendali di dalam bekas yang tertutup. Okey? Okey, jadi cikgu rasa kamu jelas 100 apa 1000 100. Okey, jadi konsep dia kalau kita tengok kat sini, bila kita menggunakan tube venturi, okey, tube tidak seragam dengan bahagian tengah lebih sempit. Jadi apa kesan yang dihasilkan ialah perubahan atau penurunan tekanan dalam bendali yang mengalir melalui bahagian tube venturi adalah lebih sempit. Jadi contoh, kesan venturi adalah seperti P1 lebih besar tekanan 1, okey, tekanan 1 lebih besar daripada tekanan 2 dan P2 lebih kecil daripada tekanan 3. Okey, faham? Okey, kenapa berlakunya perbezaan antara P1, P2 dan P3? Boleh respon tak kat cikgu? Kenapa agaknya? Kenapa berlaku konsep tu? Pada tube venturi, kesan apa sebenarnya? Hal laju apa? Syamil, jangan cikgu kalau boleh cikgu tak nak kamu respon hal laju. Hal laju apa? Hal laju apa? Hal laju apa? MOE. Kecil. Okey, hal laju bendalir, hal laju air. Satu lagi kalau cikgu tak nak gunakan bendalir, cikgu boleh gunakan apa satu lagi? Hal laju apa? Bismillah. Udara, gas dan sebagainya. Okey, jadi faham tak ni? Okey, jelas tak ni? Jadi dia akan menyebabkan perbezaan tekanan disebabkan oleh kelajuan. Okey, cikgu harap yang lain pun boleh dapat Sebab cikgu tengok respon ni orang yang sama sahaja. Okey, kalau macam kat kelas cikgu tak apa, cikgu boleh pergi meja ke meja. Okey, kita sekarang ni maya. Jadi cikgu minta tolong respon. Jangan senyap je. Tak faham cakap tak faham. Okey, boleh ni? Boleh cikgu gerak kepada slide yang seterusnya? Okey, jadi kita tengok pula yang seterusnya aplikasi prinsip Bernoulli dalam kehidupan seharian. Okey, jadi yang pertama kalau kita tengok dalam prinsip Bernoulli, okey, jadi kalau kita tengok ialah apa yang berlaku kat sini semuanya adalah berkait rapat tentang udara, cecair dan sebagainya dalam kehidupan seharian. Jadi kamu tengok Bernoulli ni boleh digunakan pada penunu Bunsen. Okey, jadi saya nak kamu faham betul-betul. Okey, tengok dalam buku teks tu, macam mana proses pada penunu Bunsen mengikut prinsip Bernoulli. Okey, yang kedua ialah helikopter. Okey, jadi kalau kamu tengok kat sini apa akan berlaku? Apa yang menyebabkan helikopter ni boleh diangkat? Sebab apa? Kalau kita tengok kat sini, dia punya rotor helikopter ni akan memusingkan bilah dengan laju. Okey, jadi bila kelajuan pada bilah tu laju, dia akan menghasilkan tekanan yang sangat rendah pada bahagian atas. Faham tak ni? Bahagian atas. Jadi bila bahagian atas ni rendah, bahagian bawah akan jadi tinggi. Jadi itu sebabnya helikopter ni boleh naik ke atas. Okey, faham tak ni? Jelas? Okey tak? Okey. Okey, sama juga dengan gas Okey, tengok kapal terbang. Kita tengok kapal terbang tu dia naik ke atas ke, cara dia naik dia ke atas ke atau dia ke bawah? Dia mesti naik ke atas kan? Kenapa tu? Disebabkan sayap dia tu. Okey, sayap dia, kita tengok sayap dia bentuk dia macam bentuk aerofoil sikit. Okey, jadi mana kita tengokkan ni? Okey, ni laju ni kan? Okey, laju akan menyebabkan tekanan itu rendah. Jadi daya angkat bahagian bawah ni akan tolak
kapal terbang tu naik ke atas. Okey? Pernah tengok kapal terbang naik tak? Pernah tengok tak? Okey, pernah. Jadi maknanya dia mesti apa? Dia akan naik kepala dulu kan? Betul? Kepala dulu. Dia mana ada ekor naik dulu. Betul? Kalau helikopter tu betul. Ekor akan naik dulu. Okey? Jadi itu sebabnya semuanya adalah disebabkan sayap tadi. Sayap tu sebab apa? Dia tak ada cecair. Tetapi dia ada udara. Ingat tadi konsep asal kita tadi mesti melibatkan apa tadi? Cecair dengan udara sahaja. Jadi itu akan mewujudkan prinsip Bernoulli. Okey, faham? Jelas? Jadi contoh-contoh ni pun tolong ingat. Okey, satu lagi. Kita tengok kat sini. Samalah, yang ni cikgu rasa kelajuan lah kan. Bawah tu akan menyebabkan tekanan tu naik. Sebab apa? Kipas pada kita punya drone tu akan berpusing. Okey, satu lagi. Ni yang saya rasa. Okey, siapa yang pernah duduk kat landasan ERT, LRT dan sebagainya. Kalau kereta api tu baru nak sampai, apa rasa sepatutnya? Okey, ataupun yang senang sekali kita tak nak tengok yang macam ni lah. Yang kereta api, ERT, LRT ni semua tak perasan. Kamu rasa macam kamu tak perasan apa yang berlaku. Okey. Siapa pernah berjalan tepi jalan raya, tiba-tiba lori lalu? Siapa pernah experience keadaan macam tu? Lori ni bergerak laju ni. Lepas tu kita berada di tepi jalan. Siapa yang pernah mengalami situasi macam tu? Okey, ramai yang pernah. Okey. Kita akan rasa apa? Kita tertarik ke arah lori ke kita terkeluar menjauhi lori bila lori tu lalu? Pernah tak rasa kita tertarik dekat lori tu? Ya, betul. Kan? Betul? Kenapa agaknya? Konsep apa tadi? Konsep apa tadi? Okey, katakan kiri cikgu ni berada di sebelah lori. Kanan cikgu ni lori tak lalu apa-apa. Okey, sekarang ni tiba-tiba lori tu lalu dekat cikgu punya, dekat tangan sebelah kiri cikgu. Apa akan berlaku pada tekanan pada antara cikgu dengan lori tadi? Tekanan jadi tinggi ke tekanan jadi rendah? Boleh respon tak? Tekanan tu jadi tinggi ke tekanan tu jadi rendah? Tekanan yang di sebelah tangan kiri cikgu tadi. Jadi tinggi ke jadi rendah? Okey, saya tak rasa macam tak faham ni. Okey. Sekarang ni, kita review balik. Okey, lori tu bergerak laju. Okey, tepi jalan raya tu. Jadi dia akan apa? Laju, bendalai yang ada kat tepi tu apa tu? Udara, betul? Jadi udara tu akan mengalami tekanan yang rendah, betul? Sebab kelajuan lori tu. Okey, faham tak ni? Bukan tinggi. Sebab apa? Okey, kalau kata tinggi, macam kita berdiri tepi jalan raya tu, okey, kita dalam keadaan stabil. Kenapa kita stabil? Sebab apa? Tekanan tangan kanan kita, sebelah tangan kanan kita, tekanan sebelah tangan kiri kita tu adalah sama. Faham? Jelas? Okey. Jadi kalau katakan tadi lori tu lalu, lori tu dengan kelajuan yang sangat tinggi, betul? Jadi kena pada udara antara kita dengan lori tu. Jadi dia menyebabkan ruang kat situ jadi tekanan yang rendah. Okey, jadi tekanan ke tangan kiri kita tu akan jadi rendah. Jadi dia akan menolak. Okey, jadi tangan kanan kita tadi mempunyai tekanan yang sangat tinggi. Okey, akhirnya badan kita tu tertolak ke arah
lori. Faham? Itu sebabnya konsep tertarik tu. Faham tak ni? Yang lain faham tak? Okey. Okey, kalau lori tu bergerak perlahan akan berlaku tak tertarik? Kita punya badan tu tertarik ke arah lori tu. Kita takkan rasa apa-apa. Macam contohlah kau duduk dekat sebelah basikal orang bawa basikal kan. Basikal tu lalu, orang yang bawa basikal tu relax je. Kita ada rasa tertarik atau tidak? Tak kan, sebab kelajuan dia adalah sangat kurang. Okey, faham tak konsep hari ni kamu belajar ni? Kita dah belajar apa sebenarnya ni? Hari ni kita dah belajar tentang sistem tertutup. Lepas tu kita belajar tentang konsep Pascal, formula. Lepas tu kita belajar pula Bernoulli dan sebagainya. Lepas tu kita belajar kesan tube Venturi. Okey? Jadi cikgu harap kamu faham Jadi bayangkan, imajinasikan kamu ialah kalau sesuatu benda itu laju, dia akan menyebab tekanan itu rendah. Jadi bila melibatkan tekanan ni, kamu kena faham tekanan tu adalah di persekitaran tubuh badan kita. Okay, objek dan sebagainya. Jadi dia akan menyebabkan dia penghasilan tu akan boleh berlaku sama ada dia menjadi tekanan yang rendah atau dia boleh menjadi tekanan yang tinggi. Punca dia mesti disebabkan pengaliran udara, kelajuan udara, kelajuan cecair dan sebagainya. Okey? Jadi cikgu harap benda tu kamu faham Okey. Okey, penghujung. Okey, salin soalan ni. Okey, siapa dah siap tulis dah? Okey. Yang lain semua dah? Okey, kita gerak kepada slide yang seterusnya. Okey, salin gambar rajah ni. Saya nak kamu salin dan terus buat. Okey, rajah 1 di bawah menunjukkan satu contoh aplikasi fizik. Okey, berikan satu contoh aplikasi seperti yang ditunjukkan rajah 1. Okey, kemudian yang B, apakah prinsip fizik yang digunakan dalam contoh aplikasi di atas? Okey, nyatakan kegunaan aplikasi ini dalam kehidupan harian. Okey? Dah siap untuk soalan yang kedua ni? Slide yang kedua ni. Okey? Dah? Okey, gambar rajah ni sistem terbuka ke sistem tertutup? Okey, gambar rajah ni sistem terbuka ke atau sistem tertutup? Ini sistem tertutup. Yang ni jangan pandang yang sini. Ni adalah tempat bekalan cecair je. Yang kita tengok dua ni. Okey? Tertutup Masih lagi tertutup. Jangan tertipu dengan gambar yang atas ni. Okey? Okey, dah siap. Okey, salin yang last. Soalan yang terakhir. Ni gunakan apa tadi? Formula apa ni? F1 A1 sama juga F2 bagi A2. Ni sah-sah lah sistem tertutup. Okey, jadi cikgu minta tolong buat jalan kerja tu. Kalau boleh kamu ikut step lah Step 1, step 2, step 3. 3 tu apa? Keluarkan parameter. Step 4 tu kamu construct formula.
Okay, dan akhir sekali step yang ke 5 tu kamu buat penyelesaian. Okay. Okay, ada apa-apa soalan nak ditanya? Okay, boleh? Faham? Okay, dah siap? Okay. Okay, ada apa-apa nak tanya? Saya rasa mudah tu. Tapi saya nak kamu buat bacaan. Benda ni fizik sebenarnya. Fizik ni kena baca, kena faham, buat latihan. InsyaAllah kamu boleh jawab. Okay, fizik ni yang paling senang sekali. Kamu jawab ulang-ulang 6 kali, kamu dah tahu. Oh, kalau soalan macam ni jalan kerja dia. Kalau soalan macam ni jalan kerja dia. Jadi latihan tu kamu kena buat selalu. Dan cikgu dah kata kat sini yang ini antara yang popular. Okay, popular. Okay, jadi ada apa-apa soalan nak tanya dengan cikgu? Tak ada. Okay, cikgu harap faham ini apa yang kita belajar ini. Saya harap kamu faham Okay, kalau kamu tak faham, jangan senyap. Okay, tanya dengan cikgu. InsyaAllah saya akan cuba sedaya upaya saya akan cuba jawab lah. Okay, jadi saya pun agak risau. Kita naik kalau ikutkan 1 September okay, ke sekolah. Okay, tapi kes kita ni tak turun-turun. Jadi saya tak tahulah macam mana keadaan kamu ni. Jadi nak tak nak memang kamu kena berusaha. Berusaha. Okay, jangan patah semangat. Okay, saya tak ada masalah. Kalau kamu tak faham, kamu datang tanya dengan cikgu. PM je cikgu, insyaAllah cikgu akan cuba tolong kamu. Okay. So, bulan 9. Kita kalau tak ada apa hal, kita doalah yang terbaik. Saya lebih suka kelas bersemuka sebenarnya. Okay. Harap-harap kita punya kes ni akan menurun lah. Menurun. Supaya tak ada extend lagi kita punya naik sekolah ni. Okay, jadi tolong usaha. Saya dah usaha bahagian saya. Saya nak kamu berusaha. Kamu berusaha untuk diri kamu sendiri, bukan untuk cikgu. Okay, itu yang paling penting. Ni pelajar lelaki cikgu ramai tak masuk ni. Okay. Okay, jadi tak ada apa-apa daripada cikgu. Okay, terima kasih. Okay, untuk pengetahuan kamu, kita tinggal bab akhir. Jadi minggu depan cikgu rasa kita dah boleh dah masuk bab baru. Okay, bab akhir Bab akhir mana bab barulah, bab 9. Kita bab 8 kita hanya ada 1 saja. Okay, kita dah selesai. Jadi minggu depan kita akan terbang ke angkasa lepas. Kita belajarlah tentang satelit dan sebagainya. Okay, diam-diam kita nak ambil dah silibus. Jadi cuma soalan cikgu, adakah kita bersedia atau tidak? Okay. Okay, jadi kita berhenti sini. Terima kasih kerana join kelas cikgu. Okay, jaga diri baik-baik. Jangan selalu merayau. Cikgu tahulah kawasan belah-belah sana tu kawasan yang bersih. Bersih daripada COVID. Betul ke? Banding dengan cikgu ni kat Seremban ni. Okey ke COVID kat sana? Banyak kes tak? Banyak kes ke? Oh, banyak juga. Kat Seremban ni hari-hari dengan ambulan. Okey, jadi jaga diri. Yang penting jaga diri. Pastikan dah daftar dah MySejahtera. Dah daftar dah MySejahtera. Okey, Alhamdulillah. Okey, jadi saya nak semua orang daftar lah. Okey, kita dah belajar apa itu? Vaksin, betul? Betul, kita dah belajar masa bab 1 dulu ialah vaksin. Apa tujuan vaksin tu? Apa tujuan vaksin?
Sebelum tu cikgu nak tanya, apakah itu vaksin? Okey, satu ampaian bakteria, okey, ampaian mikroorganisma yang telah dilemahkan, okey, yang disuntik dalam tubuh badan kita supaya kita punya sel darah putih tu dapat baca macam mana mekanisme virus tu lah. Okey, jadi bila kena je dia masuk dalam tubuh badan kita, maknanya dia dah boleh menghasilkan sistem imunisasi pada tubuh badan. Okey, itu je. Okey, jadi kita akan demam tapi taklah seteruk macam orang yang tak ambil langsung. Okey, faham ni? Okey, jadi jangan lupa, okey, kita tinggal satu bab, lepas ni kita akan buat ulang kaji. Okey, jadi cikgu minta lepas ni saya nak kamu berbincang, okey. Jadi kita akan mulakan dulu. Cikgu rasa kita habis je topik ni, kita akan terus pergi kepada teknik menjawab soalan dulu. Kita ulang balik. Lepas tu baru kita sentuh-sentuh sikit ulang kaji berkaitan dengan tingkatan 4. Okey. Jadi cikgu minta tolong siapkan semua modul tingkatan 4 tu. Okey, jangan tak buat. Okey, dan saya nak kamu pun juga boleh lengkapkan juga modul tingkatan 5. Okey, insyaAllah kalau tak ada apa cikgu dengar kita punya ahli parlimen mungkin akan bantu kita. Dia akan bagi lagi kamu buku latihan. Okay, untuk pelajar-pelajar SPM sahaja. Okey, boleh ni? Okey, jadi jangan lalai, jangan buang masa. Okey, jadi yang penting jaga kesihatan. Okey, terima kasih daripada cikgu. Okey, Assalamualaikum.